Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati pihak pengurusan Pusat Pengajian ZEK Al-Quran wal Qiraat, semua para pencinta ilmu yang ada bersama dan juga yang akan mendengar, mendapat manfaat daripada ilmu ini, di mana sahaja mereka berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 24 Januari 2026 bersamaan dengan 5 Sya'ban 1447. Jadi Alhamdulillah, kita hari ini sudah masuk awal bulan Sya'ban yang dikatakan oleh para ulama Islam Rajab bulan menabur benih, Sya'ban bulan menyiram pokok dan membajainya, Ramadan bulan untuk memetik hasilnya. Jadi kata-kata hikmat ini yang dikatakan oleh para ulama Islam adalah kata-kata yang sangat menarik. Sebab dia bagi pada kita satu analogi supaya kita faham bahawa persiapan ke Ramadan itu besar. Persiapan untuk sambut Ramadan itu kena buat awal. Bukan yang sambut esok Ramadan hari ini bermula sambutan. Tidak. Mana kita mula daripada awal lagi. Sekarang kita daripada awal Rajab lagi kan. Tuan-tuan dan puan-puan duk dengar apa ni, imam-imam sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta sampaikan kami ke bulan Ramadan. Jadi lama dah kita dengar doa para asatizah, imam-imam di masjid kita berdoa. Kita kata Alhamdulillah, itu di antara nikmat yang baik. Jadi kita boleh faham di sini bahawa persiapan untuk Ramadan juga besar. Jadi Alhamdulillah, dalam tajuk kita, persiapan untuk solat, dia panggil persiapan diri. Untuk menghadap Allah Azza wa Jalla juga perlu kepada persiapan yang rapi, persiapan yang besar. Kenapa? Sebab kita akan menghadap Allah Rabbul Alamin, Tuhan pencipta dan pemilik alam. Maknanya bila kita solat, para jemaah sekalian, kita dikira menghadap Allah. Bila kita solat, dikira kita sedang berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Karena itulah kita kena buat persiapan awal. Kena buat persiapan awal dari sudut fizikalnya, iaitulah dengan taharah yang kita dah belajar dah dulu kan. Nak solat kena ada bersih, kena suci daripada hadas kecil dan besar. Kemudian bersih pula pakaian kita. Bersih pula tempat kita nak solat. Sebab apa? Sebab kita nak berhadap dengan Allah Azza wa Jalla, Tuhan pencipta kita. Menarik. Itu dia panggil persiapan diri untuk menghadap Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang mencipta, yang mentadbir alam ini. Maknanya kita tak boleh orang panggil, alah, nak pergi solat ni pakai gitu-gitu je. Tak. Allah sendiri sebut dalam Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah, siapkanlah perhiasan kamu setiap kali nak pergi ke masjid. Maknanya, selain daripada bersih, taharah, pakaian pula kita kena cantik, elok, kemas, sesuai dengan orang yang menghadap Allah. Tak samalah menghadap Allah dengan menghadap makhluk. Nak pergi menghadap makhluk bawah-bawah besar ni ada pakaian dia dah, ada etika dia.
Tapi kita nak menghadap Allah Ta'ala ni dengan pakaian yang sopan, yang kira-kira cantik, yang sesuai dengan pakaian ke masjid, itu elok yang kita pakai. Itu persiapan awal tentang bila kita nak menghadap Allah Azza wa Jalla, maka kita kena buat persiapan diri, ada dari sudut fizikalnya dan dari sudut mentalnya, kita kena bersiap juga. Apa dia makna dari sudut mental? Kita tahu kita sekarang ni nak masuk waktu solat. Dah nak masuk waktu solat. Habis apa engkau buat? Siapkanlah kerja-kerja yang sudah ada. Sekiranya tidak dapat disiapkan, maka kita ada target bahawa aku akan berhenti pada jam 1 tengah hari. Yang baki lagi kerja, kita sambung jam 2 petang nanti apabila kita masuk kerja. Maknanya kita ada target, kita ada apa ni, kita ada uh, guideline supaya kita boleh berhenti di tempat yang sepatutnya. Waktu kita solat tu kita tak fikir kerja yang tertangguh lagi tu, oh nak buat nanti dulu. Ini waktu aku dengan Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW pula dah beri kata-kata hikmat yang cukup besar ketika Nabi berjalan penat, dah nak masuk waktu solat, Nabi beritahu kepada Sayyidina Bilal, muazzin yang sangat setia. Nabi kata, arihna biha ya Bilal. Rehatkan kami dengan solat ini, wahai Bilal. Nabi SAW namakan solat itu rehat. Nabi kita namakan solat itu rehat. Arihna biha ya Bilal. Arihna biha ya Bilal. Wahai Bilal, rehatkan kami seketika daripada perjalanan yang menak ini dengan apa? Dengan solat. Masya Allah, tabarakallah. Itu itu sepatutnya kita orang Islam terasa seperti itu. Terasa macam mana? Bahawa bila kita solat maknanya kita rehat. Bila kita solat artinya kita berehat. Bukan kata, oh, ni membebankan lah, ni banyak. Lah, jangan letak bebanan. Kita letak sebagai satu kerehatan. Jangan kata bebanan. Tapi kita anggap dia sebagai satu kerehatan. Barulah kita terasa kita berehat. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan dan puan-puan, sangat menarik. Sangat baik. Apabila kita boleh lakukan perkara solat itu dalam keadaan kita ready. Bersedia. Bersedia untuk melakukannya dalam keadaan kita, orang panggil, dengan persiapan yang rapi, fizikalnya, secara zahirnya, dan mentalnya, secara batinnya, bahawa kita sekarang ni menghadap Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Itu mukaddimah yang saya nak sampaikan kepada para jemaah sekalian. Apa kita nak kata, persiapan fizikal dan juga mental, orang panggil dari sudut ruhiyah, kerohanian ya. Bila kita nak salat, barulah salat kita itu insya-Allah berkualiti, ada makna, ada nilainya, sebab kita tahu ini tugas kita. Bukan sekadar melepaskan masa, menghabiskan masa saja, tak. Kita nak apa? Nak lakukan satu tugasan yang besar, yang sangat baik, yang sangat menarik, sebab kita ini sebagai hamba Allah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan ibadat sebagaimana yang sepatutnya. Kita kata Alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian, itu sedikit sepatah kata mukaddimah untuk menyampaikan tugas itu. Kita sambung perbincangan kita insya-Allah. Ada.
Jadi alhamdulillah, tugasan yang baik apabila dibuat persiapan yang baik untuk melakukannya. Itu dipanggil tugasan yang baik dapat dilakukan. Apabila persiapan yang dibuat itu juga persiapan yang baik, kita kata alhamdulillah, itulah yang sepatut kita adakan, kita jadikan, kita lakukan semua yang baik-baik itu dalam keadaan kita bersedia ataupun ready untuk melakukannya. Kalau tidak, nanya kita buat yang tak baik. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi alhamdulillah, kita teruskan sambungan kita kepada apa yang kita break hari itu, iaitulah setelah kita selesai tata cara solat yang sempurna, syaratnya kita dah bincang, sekarang kita masuk kepada amali solat. Rukun solat. Nah, kita akan buat rukun solat. Artinya, apa makna rukun? Apa makna rukun? Rukun iaitulah setiap perkara, kalau tak ada dia, tak jadi solat. Itu makna rukun. Rukun, satu perkara, kalau tak ada dia, tak jadilah solat tu. Nah, itu makna rukun. Kalau sunat, sunat ada dua dalam fiqh mazhab Syafi'i. Satu dia panggil sunat ab'ad. Sunat ab'ad. Maknanya sunat ni sebahagian daripada solat. Tapi dia tidak rukun. Kalau tertinggal, sah solat. Cuma disunatkan untuk kita tampal kekurangan tadi dengan apa? Dengan sujud sahwi. Itu dia panggil sunat ab'ad. Dan satu lagi dia panggil sunat hay'ah. Sunat hay'ah ni lebih kepada perhiasan ataupun kosmetik. Perhiasan ataupun kosmetik. Maknanya kalau tak ada ni, saya ibaratkan satu komponen kereta. Kereta ni yang rukun tu seperti tayar, itu dipanggil rukun. Body dia tu, itu pun rukun. Sunat aba'ak ni macam cermin lah, side mirror tu. Jadi kalau tak ada cermin tu boleh berjalan kereta, cuma tak sempurna lah. Kita nak tengok belakang tak nampak, susah. Kan? Ada signalnya. Jadi maknanya itu perbezaan. Adapun sunat hay'ah lebih daripada aksesori yang memperelokkan lagi sebuah kereta itu. Ibarat yang mudahlah untuk kita faham kan. Lebih kurang gitulah. Jadi bila kita kata kita nak solat, kita bermula dengan apa? Dengan niat, berdiri, al-qiyam dan takbiratul ihram. Tiga ni mesti serentak. Niat, berdiri, takbir dan niat. Niat dan takbir. Maknanya tiga ni mesti satu. Tak boleh kata aku niat dulu. Dia berbeza. Solat dengan puasa ni berbeza. Solat kita kena niat waktu kita dah mula solat. Kita angkat takbir, ketika itu kita niat. Puasa tak apa. Nabi SAW sebut, siapa dia berniat pada malam. Niat puasa, puasa fardu lah, puasa sunat. Niat pagi esok pun tak apa lagi. Macam hari ni, baru jam 10 lebih. Kita belum sarapan apa-apa. Tak ambil makanan apa-apa pagi tadi. Aku rasa nak puasa lah hari ni. Nah, kenduri tak ada jemputan. Aktiviti luar rumah pun tak ada. Kebetulan pula udara pula sejuk, hujan. Niat puasa, boleh.
puasa sunat. Tapi puasa fardu lah kita kena niat pada waktu malam. Dalam hadis Nabi, Nabi bersabda, "Man lam yubayyitin niyyah minal laili fala siyama lahu." Siapa yang tidak berniat pada waktu malam, maka orang itu tak ada lagi puasa bagi dia. Tak ada lagi puasa bagi dia. Maknanya siapa tak niat malam, tak sahlah puasa dia tu. Itu maksud siapa dia tidak berniat pada waktu malam, sebab tak cukup satu hari full. Dia bezanya dia sebab tak cukup satu hari penuh. Sebab apa tak cukup? Sebab awak niat pagi tadi, kurang 10 minit. Macam kita sekarang ni, kita niat pukul 10 pagi. Kita dah kurang subuh tadi 6.15. Kan? Kurang 4 jam. Tapi soal puasa sunat tak apalah, kita boleh pahala setakat itu. Yang masalahnya puasa wajib. Baik. Ada pun niat solat, tak boleh awal. Tak boleh kata kita bangun tidur tu saja aku niat solat subuh. No. Dia niat serentak. Serentak dengan takbir. Baik kita niat. Jadi dipanggil ni, jadi rukun kita yang pertama ni iaitulah niat dan takbiratul ihram sebagaimana yang telah kita belajar dalam teorinya dulu tu. Teori dulu kita dah sebutlah dengan pakaian tutup aurat semua tu. Dah kita dah selesai, sekarang ni kita nak solat. Jadi bila kita nak solat, kita mula dengan apa? Kita mula dengan takbiratul ihram, niat. Jadi mula-mula kita menghadap ke arah kiblat. Kita hadap ke arah kiblat, pastikan di mana ke arah kiblat yang kita nak solat tu. Pastikan arah kiblat mana kita nak. Jadi kalaulah tak pasti, jangan angkat takbir lagi. Mesti, wajib kita kena tentukan arah kiblat. Wajib kena tentukan arah kiblat. Arah mana? Kalau di masjid tak apalah, senang kan. Di masjid di surau, sudah ada penanda kiblat dia. Kalau kita berhenti dekat tak ada surau, macam kita berhenti di airport contohnya, tak ada surau. Cuma ada ruang kosong yang boleh kita solat. Security benarkan. Ataupun kita travel ke negara mana, negara kafir. Tak so negara kafir lah, negara kita je. Kita masuk dalam hutan, pergi piknik. Tak ada surau. Macam mana kita nak solat? Pastikan arah kiblat. Saya nak pastikan dengan apa? Tuan-tuan dan puan boleh je pasti dengan alat-alat yang kita ada ni, kompas yang kita ada dengan kita kan dalam handphone kita ni dah ada kompas, ada kiblat. Jadi kita cubalah. Tapi kalau ada 3 handphone, 3 arah, macam mana nak buat? Itu problem kita juga. 3 handphone ada 3 arah. Handphone saya ke arah jam 1. Handphone cikgu jam 12. Handphone sahabat kita seorang lagi, Haji Tamzin, jam 11. Macam mana kita nak buat? Jadi kita kena usahalah tengok punya aplikasi yang terbaik, yang lebih dipercayai. Kita kena sepakatlah. Tak boleh kata, saya percaya dengan ni. Awak percaya apa? Dia alat je. Bukan ada benda pun. Tapi kalau ada matahari, kita di Nusantara ni, kita duduk di arah sebelah gini, sebelah barat lah. Jadi mudahlah pula kita tengok sini. Tapi kita punya kompas belah lain, macam mana nak buat? Jadi adalah cara-cara manual yang perlu kita. Yang penting kita kena pastikan ada ke arah kiblat, dan waktu kita nak angkat takbir tu kita tengok ke arah kiblat, dan seterusnya mata kita mesti tunduk ke tempat sujud. Mata kita tunduk ke tempat sujud. Jadi mari kita angkat takbir. Jadi ketika kita bertakbir itulah mesti kena install niat dalam hati kita. Macam takbir ni, dia cara angkat takbir macam-macam cara dia tengok. Tengok orang tu. Tengok takbir. Ni tangan kita kan. Takbiratul ihram kan. Dia tangan kita kena terbuka. Terbuka gini. Bukan macam pakcik yang gambar act tu duduk gini. Gini, ini orang nak azan macam ni.
Kan muazzin kalau azan dia tutup telinga gitu. Allahu Akbar. Kita solat kita kena gini. Gini. Cuma jarak-jarak. Tinggi rendah tu kat mana? Ni. Tiga cara mengangkat tangan. Tiga cara mengangkat tangan. Keadaan tangan dan jari ketika mengangkat takbiratul ihram. Jadi sama ada kita letak sampai bahu ni. Hazwa mengkibai. Allahu Akbar. Ataupun sama dengan telinga ni. Allahu Akbar. Jadi itu jadi yang paling tingginya. Allahu Akbar. Jangan gini. Kalau gini orang surrender. Orang dah menyerah diri tu. Allah Akbar. Jadi sama ada gini. Allahu Akbar. Ataupun tinggi tu. Sampai telinga tu. Bagi wanita lah. Wanita yang pakai kain telekung. Sesuai dia dengan yang pertama ni. Allah. Sebab dia nak angkat semua. Terangkat dia punya kain telekung tu kan. Ini cukup setakat tu. Allahu Akbar. Ini jarak ataupun paras bahu yang kita nak angkat. Keadaan jari tidak terlalu menggenggam, rapat sangat dan tidak terbuka luah gitu. Sederhana. Sederhana dah. Tengok dalam keadaan jari disebutkan Nabi wa kana yarfa'uhuma mamdudatal asabi'. Nabi kita selalu angkat jari dia, terangkat jari gini, la yafraju bainahuma wa la yadhumma. Tidaklah buka gini dan tidak pula ketat. Jadi buka gitulah. Sederhana gitu. Ini sangat itu dari sudut gaya angkat takbir. Gaya angkat takbir yang sepatutnya. Tengok ni macam-macam gambar yang pelik-pelik kita tak nak lah. Tujuan kitanya gambar ni supaya para jemaah kita duduk dalam keadaan sedemikian. Baik. Maknanya waktu kita nak takbir sudah pasti kita sedang berqiyam. Apa nak qiyam? Kita berdiri. Berdiri bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu, wajib dia kena berdiri. Itu dia panggil qiyam. Jadi qiyam takbir dan niat. Tengok dia punya gambar macam-macam cara-cara. Dia panggil gambar-gambar akhta' al-musallin tu, gambar akhta' al-musallin. Takbiratul ihram. Niat menghadap kiblat. Jadi bila kita sudah menghadap kiblat, kita berniat, kita takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu dengan jari yang telah kita belajar tadi. Jadi dia ada selain daripada ini, dia dari sudut jarak tinggi rendah. Yang paling tinggi setakat itulah kan. Yang rendah setakat tu. Setakat bahu tu. Cara nak takbir pula. Cara nak takbir, kita boleh serentak. Allahu Akbar. Itu dia pakai serentak. Allahu Akbar. Ataupun tangan naik dulu. Allahu Akbar. Boleh. Ataupun takbir dulu. Allahu Akbar. Tangan naik. Tiga ni ada riwayat semua dalam hadis yang menunjukkan bahawa ada keluasannya cara kita nak angkat naik tangan kita tu. Sama ada kita serentak, maknanya serentak ni takbir dan angkat tangan. Allahu Akbar. Serentak. Tangan naik dulu. Allahu Akbar. Boleh. Takbir dulu. Allahu Akbar. Boleh. Tuan-tuan dan puan-puan yang sudah biasa buat itu serentak, kekal kan? Tak perlu tukar-tukar. Apa yang anda sampaikan di sini sekadar ilmu, maklumat yang boleh kita buat. Boleh kita buat. Jadi kalau kita tengok orang buat serentak, kita kata tak apa. Kalau kita tengok orang naik tangan dulu pun, mungkinlah. Tuan-tuan dan puan tengok TV contohnya. Imam Masjid Haram. Ada yang naik takbir dulu. Allahu Akbar. Ataupun dia naik tangan dulu. Allah. Jadi kita
kita ada keluasannya di situ, tidak menjadi masalah kepada kita, alhamdulillah. Itu dari sudut pergerakan ataupun cara solat yang kita boleh buat. Jadi macam mana dengan niat? Ha, ha? Macam mana kita nak niat? Jadi ketika niat tu takbiratul ihram, itu takbiratul apa tadi? Hmm. Waktu niat tu penting. Jadi para ulama telah letakkan contohnya dalam kitab perbahasan kita lah, kitab-kitab yang diajar oleh dalam masyarakat kita ni dipanggil Nusantara ni, seperti kitab Musalli itu dia bagi niat. Niat dipanggil muqaranah urfiyah, muqaranah juz'iyah, saya tak nak detailkan di sini lah. Kita pun rasa tak perlu sangat kepada pendetailan, yang penting kita nak amalkan sekarang. Jadi niat tu kita boleh masuk dalam mana-mana kawasan takbir. Dia panggil niat apa ni, muqaranah urfiyah. Allahu Akbar. Dalam hati kita niat, aku solat fardu zuhur. Makmum contohnya. Aku solat fardu zuhur, qasar. Aku solat zuhur. Jadi niat dalam hati, aku solat betul. Usalli fardu zuhri. Kalau kita musafir, qasran. Saja aku solat fardu zuhur, qasar. Maknanya aku nak solat zuhur ni 2 rakaat je. Kalau kita makmum, ingatlah makmum. Kalau tak sempat dalam tu masuk makmum pun tak apa. Lepas pada tu kita niat makmum. Kena niat juga makmum. Sebab kalau tidak, kalau kita tak niat makmum, bila kita ikut pergerakan orang, imam, jadi kita ikut orang kadang-kadang. Nah, bila kita tengah, contohnya imam tu laju, kita baru masuk solat. Bila baru masuk solat, ada kala kita tak sempat baca Al-Fatihah penuh. Baru baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, imam rukuk. Jadi kalau kita dah niat makmum, kita boleh ya ikut imam. Dia panggil masbuk. Bahasa kitab, dia panggil orang yang masbuk. Mana orang yang ditinggalkan oleh imam. Itu makna masbuk. Orang yang ditinggalkan oleh imam. Sebab dia datang lambat, dia terlewat, itu dia panggil orang yang ditinggalkan oleh imam. Jadi tak ada masalah. Kita boleh ikut. Baik, kalau saya imam, saya tak niat imam. Orang ikut saya, sah orang ikut. Tapi kita tak boleh pahala. Sebab kita tak niat kita jadi imam. Cuma yang menjadi perbincangan kitanya di antara para ulama mutaakhir ini tentang talaffuz bin niyat. Perlukah kita kata usalli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala sebelum kita takbir? Biasanya masyarakat kita dia akan berniat sebelum takbir, itu dia panggil bukan lagi berniat, baru berlatih niat. Niat betul-betul aqdul azmi fil qalbi, bila kita dah azam dalam hati kita nak solat, itu yang dipanggilkan niat yang betulnya. Oh, jadi yang tadi itu baru berlatih nak niat. Jadi ulama-ulama yang terawal dalam fiqh Syafi'i sendiri dia tak sebut pun at-talaffu bin niat, tu tak sebut lagi awal-awal dulu. Tapi bila mari kemudian dia kata kita kena niat. Sebab apa kena niat? Sebab apa? Sebab apa kena niat tu? Sebab kita nak latih hati kita untuk mudah menerima. Ketika kita berniat nanti, mudah menerima. Jadi sebab itulah kata di para pengkaji, dia kata, Imam Syafi'i, sebenarnya bukan Imam Syafi'i yang meletakkan hukum sunat melafazkan niat ini. Tetapi ia disunatkan oleh para pengikut mazhabnya yang kemudiannya, selepas kematian beliau. Imam Syafi'i dia meninggal pada tahun 204. Sedangkan yang meletakkan sunat itu meninggal pada tahun 317 dah, kemudian dah. Jadi kita letaklah bahawa perkara ini perkara tentang benda-benda yang khilaf far'i, khilaf cabang-cabang ibadat ni, pendekatan yang ana sukalah pada para jemaah sekalian, kita tak usahlah besar-besarkan, sebab
cukup dah masyarakat kita sudah banyak dah berkhilaf. Dalam apa saja khilaf pun, cuma kita kata dari sudut dalilnya tak ada pula Nabi kita talafuz bin niat. Jadi saya tak nak buat, sudahlah awak tak payah buatlah. Jadi kalau kata saya nak buat juga, walaupun tak ada dalil, itu terpulang awak punya pasal lah, kita dah bagi tahu dah. Kan? Jadi itulah pendekatan yang paling senang lah untuk kita faham bahawa niat itu dalam hati. Kata Imamun Nawawi, rahimahullah dalam kitab dia Al-Majmu' fa innawa biqalbihi. Orang yang walaupun pikuk mazhab Syafi'i, kalau dia niat adalah hati saja, bila dia takbir Allahu Akbar dalam hati dia niat aku solat waktu zuhur, contohnya, walam yatalaffaz bilisani, dan dia tak baca pun dengan lidah dia, ajza'ahu alal mazhabi wa bihi qat'al jumhur. Sah salat dia, itulah yang dipegang oleh majoriti ulama. Jadi tak ada masalah lah. Kita ni yang Nusantara ni mazhab Syafi'i, kita pegang je pandangan mazhab Syafi'i. Siapa dia mazhab Syafi'i? Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi para jemaah sekalian, usahlah kita sibuk-sibuk dengan benda-benda yang khilaf-khilaf. Kita ambil benda perkara yang jelas, itu lebih baik, lebih tenang, lebih harmoni dalam ibadat kita. Jadi alhamdulillah. Maka kita niat tadi selesai. Bagi anaknya niat tadi kita selesai. Apa dia maksud selesai? Maknanya kita niat Allahu Akbar, niat dalam hati, aku solat pada zuhur. Kalau ada orang niat talafu dulu awal-awal, kalau kita nak bincang tentang akademik, kita kata boleh ya bincang. Saudara, kalau duduk dari sudut dalilnya, Nabi tak ada lah. Sahabat-sahabat pun tak ada. Duduk sebelum angkat takbir tu, usalli, tak ada. Cuma dia kata, tak apalah saya nak ikut ulama mutakhir, kita kata terpulang lah. Tapi saya sendirinya setelah saya belajar ni, saya tak buat dah. Sebab kita, Nawawi kata, niat itu apa yang kita letak dalam hati kita, bukan apa yang di mulut. Kalau orang tu niat dengan mulut dia, usolli 10 kali contohnya, tapi bila waktu takbir tak ada, kosong niat dalam hati, tak jadi. Yang jadinya apabila dia apabila dia niat dengan hati dia tu, walaupun tak sebut dengan mulut. Jelas InsyaAllah. Jadi semua perbahasan kita ni untuk memberi kepahaman dan keharmonian. Kepahaman dan keharmonian. Kita tidak mahu masyarakat dalam masalah begini ramai, di saat ramai orang tak solat tu, di luar sana kita duk sibuk dengan perkara far'i yang juz'i. Tapi itulah kita kata, kalau kita nak ikut sunnah para Nabi SAW dan para sahabat dia, memang dia tidak at-talaffuz bin niat. Nabi tak ajar pun sahabat supaya menggunakan nawaitu sebelum daripada angkat takbir. Baiklah. Jadi takbiratul ihram tu penting. Sebab dia ni rukun dan berdiri. Bagi orang yang mampu kena berdiri. Wajib. Ini saya tengok dalam sebahagian orang ni, dia mampu berdiri. Mana Abu Anah tahu dia mampu berdiri? Saya tengok dia datang masjid tadi. Saya tengok dia datang masjid tadi. Dia bawa kerusi. Pikul kerusi atas bahu dia. Jalan elok je. Jumpa kawan dia di tangga masjid. 3 minit dia berbual. Apa khabar, lama tak jumpa, sihat ke tu, boleh bawa kerusi tu kenapa? Tiba-tiba masuk je dalam masjid awak, terus dia letak kerusi, dia duduk. Kita kata no. Kita kata itu perbuatan yang silap, yang tak betul. Sebab apa tak betul? Sebab dia mampu berdiri, tapi dia pergi duduk. Kita kata tak boleh itu. Mampu berdiri, tapi awak mula dengan duduk, kita kata lah. Tapi baik-baik. Sepatutnya bab solat orang sakit ni kita satu bab lain, tapi baiklah kita orang panggil detailkan, perincikan teruslah. Ada orang ni dia mampu berdiri sekejap. Mungkin 2 minit, 3 minit. Lepas tu dia kena duduk.
Kalau tidak goyang, dia punya orang panggil kestabilan tu tak kuat, stamina dia tak kuat, dia akan goyang kan. Goyang dia punya keadaan duduk. Boleh je. Dia berdiri dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Alhamdulillahi katsira. Wa subhanallah. Kamu ni rasa nak goyang, duduk. Ini untuk solat fardu. Untuk solat fardu. Solat sunat tak apa, terus duduk. Dibenarkan. Orang sehat pun duduk. Duduk. Tapi separuh. Separuh dia punya, separuh je dia punya pahala. Orang yang sehat, kalau duduk, separuh je pahala. Orang yang sakit, yang uzur, full pahala. Walaupun dia solat sambil duduk. Itu perbezaan di antara solat orang yang uzur dengan tak uzur. Tapi kalau tak uzur, dia tak duduk, dia tak berdiri, batal solat dia, tak sah. Hati-hatilah tuan-tuan. Beritahulah pada kawan-kawan, sahabat-sahabat yang tidak uzur tapi tak mau berdiri. Jangan. Awak ni aku tengok engkau bawa kerusi. Bawa kerusi sana sini. Tapi waktu solat engkau duduk, kita kata jangan. Jangan buat seperti itu. Jadi jelahlah kita kan. Takbiratul ihram, niat, menghadap kiblat, takbiratul ihram, berserta dengan niat. Allahu Akbar. Jadi jelas. Jelas kepada kita. Baik, selesai dari cara nak takbir, kita dah angkat tangan yang terbuka. Kemudian bagaimana kita nak letak tangan pula. Nak letak tangan pula ketika qiyam. Ni tangan kita letak di situ. Ni tempat ni. Ni. Maknanya Nabi kita kalau dia letak tangan kanan di atas tangan kiri. Di ala ras, atas pergelangan tangan kiri. Letak di ala sadrihi, atas dada dia. Jadi atas dada ni, di manakah tempat dia? Jadi yang penting tangan tu dulu. Sama ada kita tangan atas ni, pergelangan tangan dia panggil ras ke. Sini. Ataupun kita letak atas tu, boleh lah, pegang sini. Cara letak tangan. Kan? Cuma jarak atas bawah tu. Cuba tuan-tuan tengok dalam gambar ni. Dalam gambar ni, gambar yang kedua ni. Ni ada ini letak kat dada, ada kat perut, ada yang langsung tak letak. Ni pak cik warna baju kuning ni, langsung dia tak letak tangan. Kalau kita pergi negara lain lah, susah negara lain nak jumpa. Kita pergi Mekah lah, Mekah. Di Mekah senang, semua ada orang. Semua mazhab ada. Orang yang isdal, dia panggil isdal ni, orang yang luruskan tangan ke bawah ni ada dua kumpulan. Yang luruskan dua tangan ke bawah ni ada dua kumpulan. Kumpulan yang pertama, ia di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, nama dia Mazhab Maliki. Mazhab Maliki. Mana orang Mazhab Malik ni, ada sebahagiannya dia lepaskan tangan. Dia panggil isdal. Luruskan tangan ke bawah, dia tak letak di dada, tak letak di perut. Itu. Ada sekumpulan lagi, kita tengok watak. Tuan-tuan boleh, pengecaman orang ni kita tengok watak dia. Kalau muka dia muka orang Parsi, macam bobok Iran tu, itu dia panggil puak Syiah. Jadi dua kumpulan yang tak letak apa ni, tak letak tangan di dada ni. Ni pakcik yang baju hijau tengah ni, baju hijau dia punya di tengah ni. Siapa ni? Yang ni orang mazhab Hanafi biasanya. Hanafi dia letak di bawah pusat. Sebab ada hadis ni hadis sahih dhaif, kata di Imam Nawawi, hadis Talq bin Ali dan yang letak di bawah pusat itu tidak sahih. Yang terbaru ni di sini pula. Ni. Sebab dia baca dalam Quran, fasalli li rabbika wanhar. Solatlah kamu, letaklah tangan di tengkuk. Sini kan? Betul-betul tengoklah. Tengok dalam internet pun ada. Kita tengok macam mana gaya orang letak. Sampai sini ada. Ada pula letak di kiri ni. Ni. Yang baju sebelah kanan ni. Saya tak tahu. Saya punya penunjuk ni, kesel ni, nampak ada dalam skrin, saya tak pasti. Tapi tengoklah ni, orang yang dua sebelum akhir belah kanan ni.
Letak tangan belah kiri ni, sini, sini. Sebab apa? Sebab mengikut teori kesihatannya, perubatan, hati kita duduk sini kan. Jadi kita letak tangan di sini sebab apa? Nak jaga daripada dimasuk, dikacau oleh syaitan. Kita kata itu tak adalah sunnah lah. Tak adalah sunnah. Oh, syaitan ni kalau kita letak tangan, kalau letak pistol kat situ pun dia datang. Dia bukan mari dengan cara fizikal seperti yang kita sekarang. Bukan mari pada fizikal yang kita sekarang. Dia mari dengan cara dia. Jadi maka kita yang itu dari sudut letak tangan, jadi eloknya kita letak tangan kita seperti yang kita belajar sekarang, letaklah di sini, di dada ni atas pada perut, jangan sampai atas dada sini, tak dada tu. Dan kalau tengok dari sudut, orang panggil sudut pun lengan kita ni cantik di situ. Sama ya. Wallahualam. Itu yang saya kata, yang kita pilihnya, caranya letak di dada, atas daripada perut, bawah pada dada betul ni. Tengah-tengah tu. Itu dari sudut ukuran. Sudutnya cantik. Maknanya tangan kita ni tidak kata terangkat, tidak ke bawah, tengah-tengah dulu. Wallahualam. Masing-masing ada pendapat. Kalau ada orang yang kata, oh kena letak sini ala sadri, atas dada. Jadi hadis Wa'il bin Hujur itu tidaklah jelas tentang nak letak di mana. Jadi kata duduk ala sadrihi, duduk di dada dia. Wallahualam. Itu yang kita belajar. Kemudian satu lagi yang kita kena tengok dalam gambar skrin ini, tengok gambar belah kiri. Gambar sebelah kiri, saya tak pasti gambar sebelah kiri ini dalam skrin yang belah kanan ke kiri. Yang penting yang ni, yang satu ni, yang belah bawah ni, tentang nak letak tangan di mana. Dan yang sebelah atas ni, iaitulah tentang jarak kita duduk. Jadi seeloknya, bila kita dalam solat, biarlah kita tu, soh kita tu rapat. Soh kita tu rapat. Kaki dengan kaki tu, kalaulah tidak sampai bersentuh pun biar dekat. Biar dekat. Jadi ada setengah pegangan ni, kaki dengan kaki mesti bersentuh gini. Dan anak duk perhati tengok, setengah orang dia tak selesa kalau sentuh. Mungkin dia gatal ke, ataupun kaki orang sebelah tu ada kesan-kesan gatal ke, jadi orang tak selesa. Jadi kita letak ya, kita nak letak kaki kita tu dengan mana? Tumit dengan tumit. Dia panggil tumit kita dengan tumit. Mesti sama. Kalau boleh sentuh, sentuhlah. Kalau tak boleh pun dia dekat. Dekat. Supaya soh kita tu tidak ada ruang kosong yang boleh dilalui oleh syaitan di celah-celah tu. Kan Nabi sebut dalam hadis, syaitan akan melalui di celah-celah orang yang solat untuk was-waskan dia. Tuan-tuan dan puan-puan, tanda syaitan yang ada dua. Satu syaitan nama dia Walhan. Walhan tu syaitan air yang duk kacau orang wuduk. Itu nama dia Walhan. Seekor lagi syaitan nama dia Khanzab. Khanzab ataupun Khanzab. Ia ni kacau orang solat. Hidup main ikut celah-celah soh kita. Jadi kalau kita sekarang ni soh kita jauh, jarak jauh. Saya pun orang panggil macam mana nak cerita tak tahu dah. Lebih-lebih lagi yang jamaah khususnya muslimat yang bawa sejadah. Oh, yang bawa sejadah dia ikut sejadah dia lah. Dia beli sejadah besar. Dia beli sejadah besar. Kemudian dia letak sejadah dia tu, dia duduk di atas ukuran sejadah dia. Dia letak di atas, ikut ukuran sejadah dia. Kita kata jangan makcik, jangan hajah, puan. Kita bukan ikut sejadah, kita ikut soft. Jadi kalau kita nak letak sejadah tak apa, letak. Tapi jangan marah kalau orang pijak sejadah kita. Ni setengah orang ni, bila orang pijak atas sejadah dia, celek mata. Ini Raudah ni, beli kat Madinah ni, baru lagi ni. Bau dia pun masih lagi berbau Madinah ni. Awak pijak-pijak. Kalau macam tu, tak usah bawa sejadah lah awak. Awak telah meruntuhkan ukhuwah dalam solat dan merusakkan susunan saf. Meruntuhkan ukhuwah dalam solat dan merusakkan susunan saf solat. Jadi bahaya itu. Bahaya itu. Sebab apa bahaya? Sebab dia telah meruntuhkan perjalanan saf yang begitu baik. Ingat molek. Jadi tak payahlah bawa sejadah kalaulah itu keadaan. Dan memang tak elok pun kita bawa sejadah sendiri.
Sebab apa kita kata tak elok? Sebab kita jadi eksklusif sangat. Seolah-olah macam kita tak mau apa? Tak mau letakkan dahi kita di atas tempat dipijak oleh orang. Sedangkan Nabi sebut dalam hadis, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Tempat yang paling hampir seorang hamba dengan Allah di mana? Ketika dia sujud. Tempat yang paling hampir seorang hamba dengan Allah wa huwa sajid, ketika dia sujud. Sebab apa? Sebab sujud ni kita letak muka kita di tempat yang paling rendah. Kita letakkan dahi kita di tempat yang paling rendah. Kita letak muka kita yang paling mulia ni di atas tempat orang pijak, orang lalu lalang kat situ. Tempat dipijak oleh orang. Orang tua pijak, kanak-kanak pijak. Orang sihat pijak, orang yang berkutu kaki pun pijak. Nah, tapi bila kita bawa sejadah, macam kita eksklusif. Dahi saya ni tak boleh. Sejadah saya je boleh. Ya, jadi tapi kalau bawa sah solat, cuma yang eloknya kekalkan begitu. Baik. Mungkin tuan-tuan atau puan-puan tertanya-tanya, ni baby ni mai kat mana baby ni? Baby ni. Baby dalam gambar ni. Kita kata tidak jadi masalah bawa baby, letak di celah-celah sah orang tua, asalkan dia solat, kita boleh kontrol dia, tak apa, letak situ. Ana baca dalam pandangan 5 orang ulama besar dalam fiqh mazhab Syafi'i membenarkan kita letak anak-anak yang kecil ni di celah kita, liyata'allamu as-salah, supaya dia belajar solat yang betul. Tapi kalau kita letak anak kita di tempat ruang kanak-kanak, ibu-ibu boleh bayangkan, anak kita baik, anak kita jujur, tapi anak orang pula kacau. Jadi tak sudah juga. Akhir sekali mereka tak solat, mereka duduk main-main dalam solat. Kita janganlah sensitif sangat. Setengah-setengah orang ni sensitif. Bila tengok kanak-kanak dan seorang tua, mengamuk dia. Marah dia. Ni apa ni? Budak sini, pergi belakang. Betul. Dalam hadis, susunan sah Nabi dah atur. Kan? Sah kanak-kanak, sah orang dewasa, depan. Kemudian datang kanak-kanak, kemudian baru datang orang tua, orang dewasa. Jadi kita kata itu sah, betul lah. Cuma kalau perlu, budak-budak ni kalau kita letak kat belakang, dia buas, dia nakal, dia main sama-sama dia, maka kita mengatakan tak salah. Elok kalau kita boleh. Kalau kita boleh apa? Boleh takkan dia di belakang. Tapi kalaulah dia dikacau oleh orang, maka eloklah kita apa? Kita letak dia di tempat yang boleh menyelamatkan dia daripada diganggu oleh kawan-kawan. Alhamdulillah. Baik. Ini di antara gambar-gambar yang, tapi gambar tak jelas. Nanti kita cari yang jelas. Gambar yang ni, angkat tangan sampai ke atas lepas kepala, kita kata itu bukan orang takbir, itu orang surrender nama dia. Orang yang mengaku kalah. Kalah dalam perjuangan ke, kalah dalam peperangan ke, tak. Yang ni pula letak tangan di bawah, walaupun ada hadis, tapi hadis itu dhaif. Jadi kita letak situlah. Yang penting mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Bila kita dah selesai takbir, jadi mata kita biar kita tengok ke tempat sujud. Adapun susunan sah tadi, yang jadi masalahnya terlalu jauh ni, jarak. Bila jauh ni, luas sangat, inilah tempat laluan syaitan. Syaitan duduk melilau sini, duduk lepak, duduk larang kat celah-celah kaki ni. Itu Nabi kata syaitan ni, nama dia khanzab. Syaitan apa? Syaitan solat. Syaitan air, nama dia walhan. Jangan letak nama anak walhan. Jangan letak nama anak walhan. Itu syaitan solat, syaitan air tu nama dia tu. Dia kacau orang dekat ambil wuduk. Suruh was-was kita. Awak ni berapa kali baru basuh ni? Ini tak rata air ni, basuh lagi. Akhir kali sampai 10 kali basuh. 10 kali basuh. Orang was-was ni bahaya tahu. Sebab dia dimainkan oleh syaitan yang menyebabkan dia jadi was-was. Hati-hati kita.
daripada sifat was-was yang cukup berbahaya itu, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, jangan biarkan kita dimainkan oleh syaitan. Jangan biar kita dimainkan oleh syaitan, sebab syaitan ni dia tak ada apa. Bagi dia, dia kacau orang ya. Dia nak kacau orang ya. Baik. Bila selesai takbir, tangan pun sudah di dada, mata tengok di tempat sujud, kita pun baca doa iftitah. Doa iftitah boleh, doa istiftah pun boleh. Dua-dua tu tak ada jadi masalah. Istiftah maknanya pembukaan solat. Iftitah pun buka solat juga. Jadi kita ada beberapa riwayat yang telah diambil daripada Nabi SAW. Di antaranya, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhali alladhi fatara as-samawati wal ard hanifan muslima, wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini satu riwayat. Ada riwayat lain pula. Riwayat lain juga. Allahumma baini wa baina khatayaya kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khatayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ini bacaan. Ada lagi dah. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha fa innahu la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Jadi ini doa-doa iftitah yang patut kita baca. Sebab itu anak duk perhati tengok para jemaah sekalian, sebahagian daripada imam-imam mungkinlah kalau solat fardu, solat fardu dia baca. Tapi kalau solat sunat, Allahu Akbar. Tengok solat tarawih, tak baca. Ramai imam yang tak baca. Jadi kita bagi nasihat kepada imam-imam. Baca imam. Jangan tak baca imam. Rugi pahala kita. Nah, kalau kita ada 20 rakaat, solat tarawih contohnya, awak dah baca 10 kali solat iftitah. Kalau kita ingat, kita hafal semua doa-doa iftitah ni, kan? Kalau kita hafal semua doa-doa iftitah, kita boleh pelbagaikan doa. Boleh pelbagaikan doa, maknanya rakaat yang pertama Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsiran. Lepas tu masuk pula tarawih rakaat yang ketiga nanti bukan rakaat takbir ya. Maknanya solat yang kedua. Betul lah. 20 rakaat tu kan. Rakaat yang ketiga wajjahtu allazi fatara as-samawati wal ard. Rakaat yang keempat Allahumma ba'id baini wa baina salati. Allahumma ba'id baini wa baina salati wa baina khatayaya. Apa lagi? Rakaat yang seterusnya kita baca lagi doa-doa lain. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq wa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Jadi banyak riwayat-riwayat. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok rakaat yang seterusnya. Subhanakallahumma bihamdika tabarak wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Nak habis 10 kali takbiratul ihram, sebab kita solat tarawih 20 rakaat contohnya, kita dah dapat baca semua 10 riwayat yang ada itu. Alhamdulillah. Ada yang pendek, ada yang pendek apa dia? Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ni kita cuba kita ambillah doa yang panjang. Ya, kita mula solat panjang sebab orang semangat lagi. Yang tengah-tengah pendek sikit. Yang ujung tu, yang ke-8, yang ke-9, 10 tu kita ambil yang paling pendek sekali. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, doa ini sangat penting. Sebab apa? Sebab amalan-amalan Nabi SAW kata di para ulama, elok kita pelbagaikan bacaan supaya semua bacaan yang kita baca tu yang dibaca oleh Nabi SAW kita amalkan. Tapi kalau nak campur semua sampai 10 baca, panjang.
Nanti jemaah tasbih pula kat belakang. Subhanallah. Dia ingat imam lupa baca Fatihah. Nah, ini solat tarawih ni, bukan solat siang. Jadi kita kena usahakan pada jemaah sekalian supaya kita semua mendapat yang terbaik dalam ibadat yang kita lakukan. Baiklah, selesai daripada doa iftitah, kita akan mula dengan isti'azah. Awak nak isti'azah, baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim secara perlahan. Kemudian bila kita nak baca Fatihah, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Oh, dia kata, Ustaz, ada imam tak baca bismillah tu, dia bukan tak baca, dia perlahankan. Dia perlahankan bacaan. Jadi kita perlahankan baca tak apa. Ha? Kita perlahankan bacaan kita. Kalau kita tak, kalau kita memang makmum, kalau kita makmum memang kita baca perlahan pun. Cuma masalah imam. Contohnya kita kata, sebahagian daripada imam Masjid Haram, anda duk perhati tengoklah, sebahagian daripada imam Masjid Haram, ada yang bunyikan bismillah tu, supaya meraihkan orang-orang di belakang dia yang tak pernah datang Mekah, tak pernah keluar negara, yang tak belajar bab khilah-khilah ni, kita raihkan mereka dengan apa? Biar dia dengar, imam baca. Biasanya begitulah setakat yang saya duduk belajar-belajar ni. Imam-imam tu dia baca bismillah tapi perlahan. Sebab dia pegang dengan pendapat yang mengatakan bismillah itu kena baca perlahan je. Jadi ada juga sebahagian mazhab bismillah boleh tak baca. Tak boleh katakan majoriti. Yang tak kuat, tidak jahar basmalah tu dia baca. Cuma perlahan, cuma volume tu berbeza-beza. Kalau di Masjid Nabi SAW yang agak kuat, kita dengarlah Imam Syekh Ali Al-Huzaifi. Ali Huzaifi wafaqahullah hafizahullah taala, dia kuatkan bacaan. Dia kuatkan bacaan. Orang lain bunyi juga. Apa ni, imam-imam Masjid Mekah pun ada yang bunyi, ada yang perlahan. Tetapi dia baca. Tapi tempat kita ni, biasanya imam tempat kita ni terikat dengan apa yang dia belajar mengikut silibus fiqh mazhab Syafi'i. Mereka akan bacalah basmalah itu. Kan? Mereka baca basmalah. Sebab perkara ni perkara khilaf. Orang nak baca-bacalah. Yang tak nak baca pun kita jangan pertikaikan dia. Cuma kita sendiri baca. Cuma bagi anda lah, kalau imam yang duduk di negara Nusantara ni, nak jadi imam, elok meraihkan. Kalau tak nak baca jahar secara kuat, bismillahirrahmanirrahim, biar orang dengar bunyi ya dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi orang belakang confirm imam betul baca. Dia senang hati. Dia, imam tu apa? Aku dengar dia baca. Engkau tu ada fikir apa, khayal tak dengar lah. Jadi meraihkan itu lebih harmoni insya-Allah. Kemudian baca Fatihah pada setiap rakaat. Ini yang kita faham setakat yang kita faham. Al-Fatihah kita kena baca setiap rakaat walaupun solat jahri. Walaupun solat jahri, kita kena baca surah Al-Fatihah. Ada setengah mazhab tak payah baca. Kalau imam tu solat yang kuat, solat yang dia panggil jahri kan. Jadi tak perlu lagi kita baca Al-Fatihah. Jadi alhamdulillah setakat yang ana kajilah untuk diri saya, dan inilah kita sampai kepada para jemaah, iaitu Al-Fatihah mesti dibaca, tidak memadai dengan iqra'u ma tayassara minal Quran saja lah, ataupun iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Bila dibaca Quran kamu perlahan, itu waktu lain. Tapi untuk Fatihah kita tetap baca walaupun imam kita baca dalam keadaan yang jahar. Imam baca dalam keadaan jahar, maka kita tak baca wallahu alam. Tuan-tuan boleh pilih sendirilah. Saya tak nak ikut ustaz lah, saya ikut ustaz lain tak baca. Terpulanglah. Masing-masing saya pun hari ini kita tak nak tarjihkan. Maknanya tak nak pilih pandangan-pandangan. Tetapi kita baca tu dia panggil ahwat. Amun ahwat, lebih langkah berhati-hati. Nanti tak sah pula solat kita, rugi kita. Tapi kalau kita baca tak ada orang kata tak sah.
Mungkin dia kata awak menyalahi sunnah, tapi sunnah mana yang kita salah? Tadilah ayat Quran tadi. Kita kata ayat Quran itu secara umum. Bila orang baca Quran pendengar, tapi dalam bab solat, Nabi sebut dalam hadis, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Solat tidak sempurna. Tak sempurna di sini ada setengah ulama menafsirkan dengan mana solat itu tidak sah. Liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, bagi orang yang tidak baca Fatihah. Bagi orang yang tak baca Fatihah, maka tak sah solat dia. Jadi kenapa kita nak ambil jalan risiko? Jalan sah tak sah? Baiklah kita ambil yang confirm sah, iaitulah kita baca Al-Fatihah. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, baca Al-Fatihah, jangan tak baca. Jadi membaca. Kemudian selesai daripada Al-Fatihah, kita kena baca, bila imam selesai baca Fatihah, kita baca amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan cepat. Biasa budak-budak ni dia apa ni? Dia ready dah nak amin. Dah, imam dah waladdallin. Imam tarik nafas dulu. Budak-budak belakang amin. Lah. Jangan cepat amin selagi imam tidak amin. Jangan cepat amin selagi imam tidak amin. Habis kita kenapa? Kita tunggulah. Kita tunggu sehingga imam tu amin. Sebab apa? Kata di Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min qiraati ummil Quran rafa'a sautahu qala amin. Dia ada dua bacaan. Amin ataupun amin. Boleh. Kita panjangkan amin ataupun kita kata amin. Boleh baca dua. Jadi yang penting amin ni kita kena baca sekali dengan imam. Kita jangan mendahului imam. Jangan lompat sebelum imam. Sebab apa? Sebab Nabi sebut dalam hadis, hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala sallallahu iza ammana al-imamu fa aminu. Iza ammana al-imamu fa aminu. Bila imam dah amin, barulah kamu aminkan. Serentak dengan dia. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Dengar. Sesiapa yang amin dia serta dengan amin para malaikat, ingat, malaikat tak akan amin kecuali amin bersama imam. Malaikat akan aminkan bersama imam. Bila kita amin sekali dengan imam, malaikat sekali dengan kita, apa dapat? Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, diampunkan dosa-dosa dia yang lepas. Masya-Allah tabarakallah. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Cukup hadis riwayat yang sahih. Ini jelas. Jadi ingat di sini, jangan siapa mendahului imam ataupun laju sangat, jangan. Bila imam berhenti, waladdallin, kita tunggu ya. Amin, kita amin sekali dengan dia. Ini besar pahala ni. Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Siapa dia bertepatan amin dia sekali dengan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan dosa-dosa dia yang lepas. Alhamdulillah. Yang peliknya ada di antara imam yang langsung tidak menyebut amin. Tak bolehlah. Ada juga imam yang memperlahankan suara ketika menyebutnya. Tak betul. Ada juga makmum yang mendahului imam. Salah. Ada juga makmum langsung tidak mengaminkannya. Itu rugi. Semua ini termasuk khilaf as-sunnah. Menyalahi sunnah atau yang mulia. Sedangkan sunnah takmin ini adalah bagi imam dan makmum. Dua-dua. Sama ada awak jadi imam ataupun awak solat seorang, maka awak kena aminkan dia. Jadi kalau kita solat seorang sekalipun, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kalau kita solat jemaah, tunggu imam amin. Ingat baik-baik itu. Jangan tak buat amin ataupun amin. Jadi adalah makhraj dia tu. Kemudian elok jugalah selepas daripada kita baca Al-Fatihah dan kita sudah aminkan dia, kemudian kita baca surah. Baca surah.
Ni kita akan baca surah, membaca surah lain selepas Al-Fatihah. Tengoklah. Kalau kita nak tengok dalam hadis Nabi banyak ya, Nabi baca surah tu surah ni. Tapi yang popularnya, kalau pagi Jumaat tu Nabi kita baca surah Alif Lam Mim Tanzil As-Sajadah dan juga surah Hal Ata 'alal Insan. Ada juga kadang-kadang Nabi kita baca surah Al-Baqarah wa Ali Imran wan Nisa fi rakaatin. Panjang. Jadi kita ni setakat kita lah. Kan? Kita baca kita setakat mana yang kita mampu. Imam pun tengoklah. Tengoklah dia punya makmum kat belakang kalau orang tua-tua. Kita tahu masjid kita ni majoriti orang tua. Dah. Kita meraihkanlah. Baca setengah muka surat ke, muka Quran, mushaf ataupun baca apa ni tengok keadaan lah satu muka ke kalau laju. Maknanya kita meraihkan semua orang dalam solat fardu. Dalam solat sunat tak apa. Kita bagi tahu awal, tuan-tuan saya akan baca 3 muka surat. Saya akan baca 3 muka di sini. Dan pada selepas itu, sebab bagi makmum yang tak larat nak berdiri lama, dia boleh down. Boleh duduk. Sama ada bawa kerusi duduk ataupun duduk atas lantai. Tak ada masalah. Itu waktu solat sunat. Jadi waktu solat sunat, kita ada kelonggarannya, insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, saya tak bercadang nak tambah lagi, nak rukuk dulu, kita berhenti setakat ni je. Jadi rakaat yang pertama, tengok dia punya carta ada ni. Berwuduk terlebih dahulu, berniat dalam hati, menghadap kiblat, iaitu Kaabah, kemudian bertakbiratul ihram dengan mengucap Allahu Akbar, sambil mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu atau telinga, serta melihat ke tempat sujud dan berniat dalam hati ketika itu. Kemudian meletakkan telapak tangan kanan di atas tangan kiri, dan kita letak di mana? Letak di dada kita. Alhamdulillah. Kemudian kita mula baca doa iftitah dulu. Baca doa iftitah yang kita dah pilih lah beberapa riwayat yang ada tadi. Subhanakallahumma hamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Kemudian kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah sampai akhir, dan kita baca amin. Kemudian kita baca surah. Selepas daripada baca surah selesai, barulah kita rukuk. Jadi insya-Allah kita akan sambung besok rukuk. Kita akan sambung besok, iaitulah amalan rukuk, bagaimana cara angkat takbir, turun rukuk dan sebagainya. Biiznillah azza wajalla. Jadi alhamdulillah kita beri setakat itu dulu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.